ya. Ada setengah orang beranggapan kita ni tak bahagia kerana apa? Kenapa tak bahagia? Kenapa tak tenang? Ustaz, miskin lah Ustaz. Pendapatan terjejas. Tempoh PKP ni macam-macam berlaku. Pendapatan kita terjejas. Kenapa tak tenang? Saya tak tenang kerana saya sakit. Sakit macam ni, sakit ni, sakit. Kenapa tak tenang? Kerana perkara-perkara yang kita sebutkan selalulah. Tak tenang ni, tak bahagia ni. Kerana perkara-perkara yang berbentuk fizikal. Saya ingin menegaskan bahawa ujian-ujian hidup dalam bentuk yang positif ke dalam bentuk negatif ke, ujian hidup dengar ya. Wah, ada orang menganggap kata ujian hidup ni sakit ujian hidup. Tidak, ujian hidup sihat juga ujian hidup. Positif yang kita suka, negatif yang kita tak suka. Tapi dua-dua hakikatnya ujian. Kita dipuji ke, dikeji ke, sakit ke, sihat ke, miskin ke, kaya ke, kita lapang ke, kita sempit, semua itu bukan penyebab hilang bahagia. Sekali lagi saya kata, itu bukan penyebab. Kalau kita kata saya hilang bahagia hari ni kenapa? Kerana tak ada duit. Bukan. Tak ada duit bukan menyebabkan you hilang bahagia. Kenapa hilang hari ni kerana perkara-perkara ini kita sebut. Baik. Untuk kita faham, selalu analogi ni saya buat, ya. Baik ya. Kita macam tangan saya ni tangan saya, ya. Katalah tangan saya ni tak ada luka apa-apa. Saya perahkan air limau di atas tangan saya yang tidak ada luka apa-apa, tak ada apa-apa masalah. Tak ada rasa pedih. Tapi satu ketika yang lain, katalah toreh. Tangan saya ni luka. Kemudian perah air limau, tentulah rasa pedih. Okey. Saya nak tanya. Yang menyebabkan rasa pedih tadi, air limau ke luka di tangan? Semua jawab, insya-Allah, bukan air limau yang menyebabkan kita pedih. Yang menjadi pedih ialah luka di tangan. Sebab bila tangan saya tak luka, saya perah air limau, tak ada rasa apa-apa. Jadi inilah analoginya ya. Tangan kita ni umpama hati. Kalau hati kita sihat kerana dapat makanannya, dapat rawatannya, dan air limau tadi macam ujian, miskin, dikaji, di macam-macam ni, umpama air limau, dia tidak akan beri kesan apa-apa. Tetapi kalau hati kita ni dah tak redha, dah ada hasad dengki, tak yakin kepada Allah, datang ujian hidup sikit aja dah sakit. Ini membezakan hati kita dengan hati Rasulullah, hati para sahabat. Betul. Sahabat Rasulullah, dia mengalami juga ujian kita macam pandemik ni. Bukan pandemik maksudnya dia pasal virus yang inilah, tetapi ada ketikanya mereka juga ditimpa wabak. Ada juga para sahabat yang ditimpa kemiskinan. Bahkan majoriti para sahabat miskin. Ahli-ahli sufah yang duduk di serambi masjid. Tetapi mereka tidak melakukan jenayah. Mereka tak sakit jiwa. Ya, kenapa? Kerana iman mereka ada. Jadi ujian sama, tetapi macam mana yang respon terhadap ujian itu ialah bergantung kepada iman. Jadi rupa-rupanya jangan, tak salah untuk kita pinta ringankan ujian, tapi minta kepada Allah supaya beratkan iman. Jadi bila berat iman, insya-Allah ringan ujian. Ujian ni macam mana? Kalau kita ringan iman kita, ujian sikit pun menyebabkan kita dah menderita. Satu contoh lagi macam ni air ni. Katalah satu gelas air, kita letak garam, kita kacau, kita minum, sangat masin. Sangat masin. Kalau air ni kita tambah jadi satu teko, masuk garam tadi satu camca, kurang dah masin. Kalau air, ya, kita masuk dalam kolah, bubuh air, bubuh garam, satu camca dah tak rasa. Kalau satu tasik lagi tak rasa. Jadi air itu umpama iman, garam itu umpama ujian. Jadi kalau iman tu banyak, iman tu kecil, sikit kuantitinya, ya, dengan sedikit ujian je dah masin. Tetapi ini nak katakan, baik, kadang selalu orang kata, Ustaz sebut tentang iman, lalu iman tenang dan sebagainya. Macam mana kita nak tengok orang yang ada kekuatan iman, insya-Allah dia boleh tenang. Yang pertama, bila dia diuji, kenapa dia dapat tenang? Yang pertama dia lihat bukan ujian, tetapi dia lihat pemberi ujian. Dia boleh tenang. Dia bukan lihat ujian, tetapi lihat pemberi ujian. Apabila kita mengenal pemberi ujian itu Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita tahu, kita kenal Allah tu maha baik, maha penyayang dan sebagainya, maka ini akan meringankan ujian yang kita sedang lalui. Sebab ujian ini datang daripada Allah yang maha baik. Tentu baik, walaupun belum kita nampak baik.
akan datang pasti baik. Iman menyebabkan begitu. Jadi ini penting. Ya. Kita contoh, kita duduk dalam gelap, tiba-tiba ada orang cubit kita. Sakit betul. Kita rasa nak marah, buka lampu tengok yang cubit tu isteri kita ataupun suami kita. Tak jadi marah sebab kita dah tahu yang cubit tu isteri, yang cubit tu suami, yang cubit tu mungkin anak kita, cucu kita. Sebab apa kita tak melihat cubitan, kita melihat siapa yang mencubit. Begitu juga dalam hidup ini. Kalau kita melihat yang memberi ujian itu Allah, yang Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kalau kita tak nampak kebaikan immediately, serta-merta, tetapi dengan iman kita mengata pasti baik akan datang. Ini dia kata ada hikmahnya. Kita tak nampak hikmah di sebalik musibah. Kita tak tahu COVID ni memang menyebabkan sukar kita nak bekerja, sukar kita nak, tapi melahirkan juga jutawan-jutawan dalam berniaga secara talian. Macam mana orang Melayu mula agresif dalam membangunkan ekonomi. Kenapa? Dia memberi peluang dalam COVID ini. Jadi begitu juga bila kita terperangkap selalu di rumah, selalu kita tak ada quantity dan quality time dengan anak-anak, dengan isteri. Sekarang ada quality work from home. Subhanallah. Dulu keluar sebelum subuh, balik selepas maghrib, tapi sekarang dah ada. Subhanallah, ni mengeratkan lagi peluang untuk kita bersama membetulkan apa yang salah dalam keluarga kita. Lihat, subhanallah, ini kita nampak. Tetapi kalau orang yang kurang iman, bersama menyebabkan dia jemu, kemudian dengan itu terjadilah penceraian berlaku. Jadi bukan soal pandemik ini, bukan soal kita terkurung dengan kuarantin ini. Ada dalam kuarantin ini ada orang yang dapat kebaikan, ada dengan kuarantin ini orang dapat keburukan, bergantung bukan pada kuarantin, pada iman orang yang menghadapinya.